punca hati kita gelisah. Solat, semua benda kita buat, zikir, kita baca Al-Quran, tetapi tetap gelisah juga. Kenapa? Okey, sila rujuk surah Al-Hujurat ayat 11 dan ayat 12. Okey, so ada dua perkara. Alright, boleh ke boleh? Ini duduk sini. Ada dua perkara untuk saya nak kongsikan sekarang ni. Ada dua perkara, iaitu kenapa kita selalu gelisah. Apa itu gelisah? Allah datangkan hati kita dalam keadaan gelisah. Duduk saja pun gelisah. Duduk solat pun gelisah. Mandi pun gelisah. Mandi tak basah tapi air mencurah. Makan tak kenyang tetapi belahak. Tahu belahak tu apa dia? Okey. So, InsyaAllah, yang ni saya nak kongsikan ada dua perkara. Tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, sila catat ataupun boleh tulis dekat ruangan komen apa itu learning point yang saya nak bagi tahu. Yang pertama, Allah suruh kita jaga lisan. Yang pertama, jaga lisan. Jaga lisan kita supaya kita tidak mencela. Di bawah jagaan lisan kita, kita tidak mencela orang lain. Sebab apa? Apabila kita mencela seseorang itu, kita sentiasa terfikirkan, kenapa aku mencela dia? Kenapa kita sentiasa rasa tidak berpuas hati. Dalam erti kata lain, tidak berpuas hati adalah salah satu perkara yang menggelisahkan hati kita. Okey? Ini yang pertama. Dan di bawah tu pula, sekarang ni, tuan-tuan dan perempuan, celaan kita kepada orang lain. Ini contohlah, kita tak cela orang lah. Tetapi saya harap dalam ni tidak mencela lah. Especially di dalam ruangan komen yang kita ada sekarang ni. Okey? Mencela berkenaan dengan tangan kita ni. Ni nanti yang ni Allah tanya tau. Yang ni boleh jawab. Ni tangan kita duk gerak ni. Tulis perkataan ataupun share perkara-perkara yang mengarut ataupun tidak bermanfaat ataupun perkara-perkara yang mungkar. Kita share, especially dalam Facebook ataupun Instagram, kan? So, perkara-perkara yang dilakukan oleh kedua-dua tangan kita ini diambil kira. Hati-hati. Pesan kepada adik-beradik, pesan kepada anak-anak, pesan kepada keluarga. Perkara ini. Sebab apa? Hati lama-lama akan menjadi rasa gelisah. Sebab apa? Kita sentiasa tidak berpuas hati dengan orang lain. Dapat? Yang pertama. Okey. Kalau nak rujuk, sila rujuk ayat 11 dan 12 surah Al-Hujurat. Yang kedua. Pandangan. Jaga pandangan kita. Pandangan ni ada dua. Pandangan zahir dan juga pandangan hati kita. Yang pertama adalah jaga lisan. Yang kedua adalah jaga pandangan. Pandangan zahir, pandangan hati kita. Pandangan zahir, dia akan membawa kepada otak kita, betul tak? Bila kita tengok sesuatu, okey, bila kita tengok sesuatu, kita akan mula menyangka. Yang ni Allah dah pesan di dalam ayat 12 surah Al-Hujurat, jangan bersangka. Zon dipanggil zon. Ini adalah satu perkara yang sangat dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Allah golongkan kita, bukan, na'udzubillahi min zalik, golongkan golongan-golongan yang selalu mencela orang, golongan yang mana selalu menganggap buruk kepada orang, di dalam golongan-golongan orang yang zalim. Okey, boleh dapat dekat situ. Yang kedua tadi, jaga pandangan. Kita bersangka buruk kepada orang lain. Tips untuk elak bersangka buruk saya pernah kongsikan, tetapi saya nak kongsikan lagi sekali. Kita cuba wujudkan 7 kemungkinan. 7 kemungkinan. Mungkin dia tu sakit mulut kot, tu yang dia menjerit kuat-kuat. Contoh, kita dengar orang berjalan capik-capik ke apakah. Mungkin dia tu orang yang jenis dia sakit kaki kot. Kita memungkinkan. Even satu perkara sahaja pun dah settle dah untuk kita. Ya.
Satu perkara pun kita dah selesai. Dengan satu kemungkinan pun kita dah tak boleh menganggap buruk kepada orang lain. Itu kita jaga betul-betul hati kita supaya tidak terlibat di dalam golongan-golongan orang-orang yang zalim. Sebab apa? Orang yang mencela orang yang mana memandang orang dengan keadaan yang tak baik, dan juga pandangan hati. Pandangan hati ini jaga. Awasi hati kita sendiri supaya kita tidak terjebak dalam beranggapan bahawa orang itu begini. Orang itu begitu. Alright? So, selesaikan perkara itu. Sebab apa? Bila kita sentiasa memaafkan orang, ini di sebaliknya, bila kita sentiasa memaafkan orang, Allah cut down problem kita dengan dia. Faham tak? Bila dia buat problem dengan kita, kita maafkan dengan ikhlas, Allah cut down. Kita dah tak rasa apa-apa. Dah kita maafkan. Betul tak? So, dah selesai. Okay, kalau dapat sesuatu, tuan-puan tulis dekat ruangan komen. Alright. Dan seterusnya yang terakhir, jangan intip ataupun mencari kesalahan orang lain. Tengok yang baik-baik. Kita dapat pun yang baik-baik. Telinga kita bila mana dalam keadaan ada iman di telinga kita. Bila mana ada iman di mata kita. Bila mana ada iman di mulut kita. Bila mana ada iman di keseluruhan tangan, badan, kaki apa semua ni, maka bergerak kita itu dalam keadaan orang yang beriman. Tuan-puan, kalau dapat sesuatu, tulis dapat sesuatu. Alhamdulillah. Jangan lupa tulis learning point dekat ruangan komen apa yang tuan-puan dapat daripada video ni. Dan juga jangan lupa kongsikan kepada semua orang lain supaya tidak terlepas info-info macam ni. Dan juga jangan lupa follow page mymengaji.com dan subscribe YouTube channel mymengaji.com yang mana ada YouTube, yang mana Instagram juga. Sila follow Instagram mymengaji.com supaya kita sentiasa bersua selalu demi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah.